Ayah-ayah ni yang muda-muda pergi pasar raya, nampak perempuan-perempuan seksi, apa zikirnya? Alhamdulillah. Kau biar betul kau sebut Alhamdulillah. Kau siap aku sunat kau sekejap lagi. Alhamdulillah. Ke ustaz tak nampak mulut dia? Astaghfirullah. Itu baru betul. Tengok maksiat kau jangan Alhamdulillah dek. Alhamdulillah ustaz. Rezeki jangan ditolak. Betul, rezeki itu pandangan pertama tapi terus tunduk. Kena tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dah. Terima kasih yang dihormati kepada Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua di Korea, sihat? Alhamdulillah. Kabari waras? Oh, ada orang Jawa juga. Alhamdulillah. Waras, alhamdulillah. Wis mangan? Wis, alhamdulillah. Wara katanya, alhamdulillah. Tahniah dan syabas saya ucapkan pada hari ini kerana hadir seperti mana kata Tuan Nazir tadi, kita menunjukkan istilah kemerdekaan dalam bentuk majlis yang penuh keberkatan. Dalam majlis ilmu ini sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, anzalas sakinah. Allah Taala menurunkan ketenangan dalam majlis ilmu ini, dihadiri oleh para malaikatnya. Bahkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang memudahkan urusan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula memudahkan baginya jalan-jalan menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang besar tuan-puan, hari kemerdekaan yang kita dapat, yang besar, sehinggalah hari ini adalah nikmat kita dapat beribadah dengan sempurna dan baik. Tidak banyak negara tuan-tuan, saya baru pulang dari Kazakhstan, ada kejohanan taekwondo dunia. Tadi disebut oleh YDP, saya memang presiden taekwondo, nampak je comel. Tapi terbang sana sini tu, fung fung, kaki angkat sana sini. Daripada kecil dah taekwondo tuan-tuan. Dia saya presiden taekwondo Malaysia, ada 30,000 ahli saya kat Malaysia, Sabah Sarawak. Memang paling banyak Chinese lah. Tapi bila jumpa saya, pernah saya ada nak pergi kat KLIA dengan JAKIM apa semua, tiba datang satu kumpulan orang Cina bau kat saya, tunduk. Uish, ustaz ni terkejut. Ustaz ni ayanda ke? Bukan. Mereka menghormati kalau siapa jadi presiden ni, jadi dia hormat lah. Jadi alhamdulillah kami dapat mengislamkan beberapa orang maha guru taekwondo.
Alhamdulillah yang telah meluk Islam, itu dakwah lah daripada kami, alhamdulillah. Apa yang dirahmati Allah, saya ke Kazakhstan, mereka baru saja merdeka. Uzbekistan saya 3 hari, kebetulan dia flight tu naik Uzbek, jadi dia transit di sana nak balik tu, jadi dapatlah berjalan pergi makam-makam ulama-ulama besar, Imam Bukhari, Imam Tirmizi di sana, hebat dah. Kalau tuan-tuan ada rezeki, bagi saya tempat yang menarik nak pergi. Dia, kita jadi kuat iman kita, menambah semangat kita adalah di Uzbekistan. Pergilah tuan-tuan kalau ada rezeki. Kos pun taklah terlalu tinggi sangat, saya nampak. Hanya flight mahal, pergi flight pun kat 5,000 juga. Tapi poinnya adalah apabila sampai saya ke Kazakhstan, mereka baru merdeka, 30 tahun lebih kurang. Uzbekistan baru sangat. Bahkan mereka dilarang menyimpan janggut, masuk penjara di Uzbekistan, di Kazakhstan. Tahun 2019 masih lagi ketua pemimpin negara melarang anak-anak memakai tudung di negara mereka. Baru saja 2020 ni dibenarkan. Jadi kalau pergi Kazakhstan tu ramai orang tak pakai tudung. Saya pelik kenapa budak-budak yang menguruskan kami ni, ada umur 14 tahun, ada 20 tahun kan, dia menguruskan, dia bawa bar semua. Yang datang ni 100 negara ni, Russia, Rusianya, apa macam-macam negara lah datang. Satu dunia, USA, England kan, kejohanan dunia tuan-tuan. Jadi kita ni lenyek lah sikit. Diorang makan daging kuda hari-hari, kita makan nasi lemak hari-hari. Memang selamat lah. Saya pun dapat nombor 5, okey lah, daripada belas-belas orang tu. Tapi poin nak cerita, apabila bercakap dengan anak-anak ni, budak-budak yang menguruskan ni, dia kata, nama siapa? Saya kata, what's your name? My name Jamila, dia kata. Alhamdulillah. Lepas tu saya tu, kenapa korang ramai-ramai tak pakai tudung? Cakap tanya je, saya memang terus serang, kenapa tak pakai tudung? Kami negara free, dia kata. Free. Kita nak pakai tudung, tak pakai tudung, terpulang kita, dia kata. Wah, itu jawab dengan saya. Saya tanya lagi seorang, nama Amirah. Lepas tu, kenapa tak? Saya etis. Nama Amirah tapi etis. Berani tuan-tuan, tak ada segan silu. Kalau kat Malaysia ni orang etis, dia tak berani cakap etis. Dia diam aja. Tapi nak cerita budaya mereka, kemerdekaan yang mereka kecapi tuan-tuan adalah kemerdekaan yang masih dijajah. Kemerdekaan yang sukar untuk mereka berubah menjadi orang yang lebih cemerlang. Saya kata kepada rakan-rakan saya, bayangkan 50 tahun akan datang, apa jadi pada negara ini kalaulah para ulamanya tidak mempertahankan seperti mana yang dilakukan oleh Umar siapa nama tu? Bukan Umar Aziz, di Libya ada seorang khalifah ketua juga, dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Umat Islam memang dah kalah dah. Tapi pemimpin Itali waktu tu ketika merampas Libya pada tahun awal 1930-an, dia berkata kepada ketua Islam ni, Umar, dia kata, korang ni kenapa Umar kau ni nak tangkap, nak melawan kami sedangkan Islam dah kalah? Menyerah je lah, kenapa kau nak menyerang kami juga, nak lawan lagi, kenapa? Aku tahu walaupun aku kalah hari ini, tetapi kamu semua akan berhadapan dengan generasi-generasi yang akan datang, yang mereka ini, umat Islam ini akan melawan di atas kebiadaban dan akhlak buruk kamu, pemimpin-pemimpin dari Itali ketika itu. Nampak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini kita kena terus berjuang. Kita kena rapatkan ukhuwah kita tuan-tuan. Sebab yang kita nak bina hari ini bukannya hari ini, tetapi adalah 20-30 tahun akan datang generasi yang kita nak bina. Tuan-tuan bayangkan kalaulah hari ini yang mendengar majlis ilmu ni, maaflah ibu-ibu kita ni adalah yang bawa anak-anak, alhamdulillah saya ucap tahniah. Kita ni kalau tak membiasakan budaya ilmu ini, budaya zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, ia mengeratkan ukhuwah di kalangan kita ni. Ni mengerat ukhuwah tadi kan. Ni ukhuwah ni. Nanti masuk dekat IG ke FB masjid. Ada kan? Ke TikTok? TikTok mana? FB je. FB ni yang guna selalunya bakal-bakal jenazah. Maaflah gurau. Jadi tuan-puan tak cukup dengan FB.
Sebab kita ni nak menyantuni bukan saja warga-warga bakal jenazah, tapi kita nak menyantuni anak-anak generasi kedua ketiga. Seperti mana Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, dia merangka satu teknik tamadun. Sebuah tamadun daripada mula sehingga kemusnahan tamadun akan bertahan selama 3 generasi, kata beliau. Ni hebat ni. Ibn Khaldun ni orang barat pun mengiktiraf mengiktiraf kata-kata beliau, sehingga kan banyak institusi barat meletakkan nama dewan mereka Ibn Khaldun. Banyaklah buku-bukunya dijadikan rujukan oleh barat. Dia mengatakan sebuah tamadun bertahan selama 3 generasi. Satu generasi 40 tahun. Jadi kalau 3 generasi berapa tahun ibu-ibu ayah-ayah? 100? Lupa dah Ustaz matematik dah Ustaz. Lama dah tak kira matematik ni. Kan? Tak apa. 120. Maknanya sebuah tamadun bertahan di hujung-hujung ni, sekarang ni tak lebih dari 120 tahun. Kita tengok saja Kesultanan Melayu Melaka kita. Berapa tahun tuan-tuan ingat ibu-ibu? Sejarah. Allah Ustaz, lupa dah sejarah. Macam mana cerita merdeka ni tuan-tuan? Kita cerita merdeka 100 berapa tahun? Tidak menjangkau lebih daripada 110 tahun. Mana tak sampai 120 tahun. Ibn Khaldun melihat sejarah demi sejarah bahawa sebuah tamadun tidak bertahan. Kenapa? Sebab generasi pertama merasai nikmat kemerdekaan, kepayahan kemerdekaan itu tidak sama dengan mereka yang melalui pada generasi yang kedua. Begitu juga generasi yang kedua masih ada lagi sifat kemerdekaan, sifat kebangsaannya, tapi tak sama dengan anak-anak cucu-cucu tuan-tuan. Mereka semakin lemah dan lemah. Mereka tahu kemerdekaan itu pergi ke dataran melihat orang berarak. Baguslah melihat berarak tu, okey, tapi adakah itu saja? Adakah dengan kita memasang bendera di kereta, mengibar bendera dan sebagainya? Tidak cukup tuan-puan. Tetapi ayah-ayah dan ibu-ibu yang pernah merasai nikmat kemerdekaan, betapa payahnya dulu. Atuk saya cerita dulu kena tangkap dengan Jepun, kena diletak kaki ke atas, kepala kat bawah berhari-hari. Kan ditumbuknya, diapanya, gigi tak ada. Kan? Macam-macam ceritalah. Atuk saya lahir pada tahun 1915 macam tu. Dah meninggal dah tuan-tuan. Lama dah meninggalnya. Tapi nak cerita, apabila kita dengar kisah atuk-atuk dulu, mereka mempunyai kisah yang cukup perit untuk melaungkan azan, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk membaca Quran, sukar. Tetapi zaman itu sudah lalu. Sebab itu ayah-ayah dan ibu-ibu yang masih hidup ini, pimpinlah kami yang muda-muda. Bawalah kami merasai betapa hebatnya nikmat kemerdekaan yang sebenar. Cerita pada mereka. Kumpul anak cucu kita. Itu juga yang dimaksudkan ukhuwah. Sebab apa? Sebab ukhuwah adalah kunci kepada kemerdekaan. Bagaimana umat Islam berjaya kerana ukhuwah yang terbina. Bagaimana negara Madinah yang dijadikan piagam Madinah, negara Islam pertama, terbentuk tuan-puan. Hebatnya Islam itu kuncinya adalah ukhuwah. Sebab innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah, bahawa sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dalam hadis disebutkan oleh baginda SAW, al-mu'minu kalbunyan, mukmin ini seperti satu binaan, yashudduhu ba'duha ba'dah, dia menguatkan antara satu yang lain. Kita ingat tuan-puan, hijrah baginda SAW. Nabi berhijrah pada bulan berapa tuan-tuan? Ingat tak? Allah, Ustaz lupa lagi lah sejarah Ustaz. Hari tu Ustaz tu dah ceramah dah hijrah Nabi. Kan lupa balik lah Ustaz. Ingat tak tuan-tuan lagu tu kan? Satu Muharram detik permulaan lagi. Tak apa lagu tu. Perkiraan tahun Islam hijrah lagi. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota. Hafalah tu. Okeylah, alhamdulillah. Tahu-tahu kan. Adakah Nabi berhijrah 1 Muharram tuan-tuan? Tidak. 1 Muharram itu adalah
bulan pertama Islam. Daripada Ithna Asyara Syara, 12 bulan yang Allah jadikan, ada dalam surah Taubah Allah sebut 12 bulan. Mana bulan yang pertama tidak disebut. Zaman Nabi dulu tak ada. Mana bulan yang Januari, Disember, tak ada. Tapi mereka tahu susunan tu. Tahun pula tiada tahun. Kita zaman Sayyidina Umar lah memutuskan tahunnya adalah tahun hijrah Nabi tu dari kota Mekah ke Madinah tu, itu tahun pertama Islam. Cantiklah susunan tu, cantik. Zaman Nabi dan zaman Jahilah dulu mereka mengikut peristiwa. Contohnya tentera Abraha. Kita tahu tuan-puan, tentera Abraha, maka tahun itu ketika mana tentera Abraha nak menghancurkan Kaabah, maka disebut Amul Fil, tahun gajah, mengikut peristiwa yang terkenal pada tahun itu. Jadi tidak ada tarikh secara tepat. Tarikh tak ada. 1 bulan, 2 bulan tak ada secara tepat. Surat-surat pun tiada tarikh. Betul Rasulullah SAW nak hantar surat, tidak diterima oleh Rom dan Parsi sebab mereka sudah membina empire yang besar. Surat tak terima, melainkan kena ada cop. Rasulullah buat khatam, cincinnya cop, pak, Muhammadur Rasulullah, surat baru terima. Zaman Sayyidina Umar, tarikh cukup terkenal. Rom Parsi tak terima surat kalau tak ada tarikh. Itu tamadun tu. Maka dipilih-pilih. Kenapa hijrah Nabi tahun yang pertama Islam diletak tahun pertama. Tarikh pula kan, bulan Muharram dikira bulan yang pertama. Kenapa? Sebab mengambil semangat orang yang balik menunaikan haji. Tahun ni saya bawa jemaah tuan-tuan, menunaikan haji panas dia. Kalau ada jemaah kita buat haji, memang di Arafah panas sangat. 50 darjah tuan-tuan. Duduk dalam kemah. Alhamdulillah tahun ni kemah VIP. Kemah VIP yang tahun-tahun sebelum ni digunakan oleh muassasah, oleh jemaah travel ke, jemaah tabung haji ke, semua satu dunia guna kemah mahal. Ada aircon, selalu tak ada aircon. Saya ingat lagi haji saya yang pertama 2002, 2003, 2004 dulu saya buat haji, tuan-puan, ya Allah, kemahnya guni saja, guni. Tapi di bumi Arafah, ukhuwah manusia terbina. Itu menunjukkan kekuatan umat Islam. Daripada zaman Nabi dulu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, umat Islam hanya sedikit. Dalam peperangan Badar kita tahu ada 300 sahaja, 300 lebih. Masuk dalam peperangan Khandaq dalam 3,000, peperangan Uhud dalam 1,000, dalam Khandaq dalam 3,000, naik Fathu Mekah, ada peperangan Hunain, ada peperangan Tabuk, Ghazwatu Tabuk, dan umat Islam meningkat dengan mendadak. Dan tahun terakhir Nabi menunaikan haji, digambarkan dalam hadis Bukhari, seluas mata memandang, dari min kulli fajjin amik, dari pelosok dunia datang. Itu kenapa mereka datang? Kerana ukhuwah Islam. Mana ada orang tuan-puan yang datang dari dunia ini berkumpul kerana agama, yang terhebat terbesar adalah di bumi Arafah dan Muzdalifah dan di Mina. Yang begitu ramai di Arafah tu semua kena ada. Masya Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, menyebutkan manusia seluas mata memandang ini, seperti jumlahnya disebutkan lebih 140,000. Ni penuh. Mic mana ada dulu tuan-tuan? Ini kita dekat pun guna mic. Zaman Nabi dulu macam mana berkhutbah? Nabi naik atas batu khutbah, orang belakang tak dengar. Dalam hadis disebut orang kedua bangun, khutbah kepada orang belakang. Orang ujung sana bangun, apa dia dengar daripada Nabi, dia khutbah balik. Dia dengar khutbah. Orang yang paling ujung pun bangun khutbah, berkhutbah. Ramailah. Sebab itu riwayat dia ada, riwayat khutbah Nabi ni ada beza-beza, tapi maksudnya semuanya adalah sama. Itu adalah ukhuwah yang terbina tuan-puan. Apabila Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tuan-puan, Aus dan Khazraj, orang-orang Arab bergaduh bukan 1-2 tahun, perang saudara ratusan tahun. Setengah riwayat sebut 170 tahun, setengah kata hampir cecah 200 tahun. Aus dan Khazraj bergaduh hanya kerana perkara-perkara kecil. Anak bergaduh, tuan-puan, jadi berperang. Suami isteri bergaduh, satu kahwin Aus atau Khazraj bergaduh. Suami isteri bergaduh, berperang antara dua. Macam kita baru-baru ni, abang Tesla bergaduh, satu Malaysia bergaduh.
Bergaduh juga kan. Pening kepala. Saya duduk kat Kazakhstan pun, kita rehat-rehat sikit kan, tengok Lancet, ya apa Tesla apa cerita ni? Saya agak nak beli kereta Tesla lah. Berapa harga? Aduh, pening kepala abang Tesla ni. Ibu-ibu tahu ke kisah abang Tesla? Tak tahu? Ibu-ibu kena tahu. Abang Tesla ni kahwin dua. Bergaduh kan. Heboh satu dunia. Ibu-ibu satu dunia ni, satu Malaysia ni berpakat menyalahkan orang lelaki. Abang nak jadi macam abang Tesla tak? Alamak. Saya balik aja, abang tahu tak cerita abang Tesla? Apa cerita tu? Saya pun buat macam tak tahu kan. Aduh, pening kepala. Abang Tesla yang buat masalah, semua lelaki bermasalah. Hari tahun ni memang tahun bahaya dah tahun ni. Kan? Saya sampaikan besok pagi saya di Selangor FM. Tuan-tuan pernah dengar Selangor FM? Mesti tak pernah kan? Tak ni Ustaz. Selangor FM ni apa ni Ustaz? Ni zaman bila punya Ustaz? Kami era. Selangor FM ni dia lagu-lagu jugalah, tapi saya niat dakwah. Setiap Jumaat pagi saya ada 2 jam, 8 ke 10 pagi di Selangor FM. Kalau tuan-puan nak tanya soalan, boleh call direct ataupun boleh di FB live Selangor FM. Setiap Jumaat pagi. Tahun ni tahun keempat saya dah di Selangor FM. Alhamdulillah. Memang macam-macam soalan lah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat pergaduhan antara Aus dan Khazraj bukan pergaduhan biasa dengan darah dan perang. Orang Yahudi kata apa? Kalau bukan kerana Muhammad datang berhijrah ke Madinah, sudah lama kami pancung kepala-kepala kalian Aus dan Khazraj. Tengok tuan-tuan. Maknanya memang bergaduh teruk. Majoriti orang Yahudi kat situ. Kan? Tapi orang Arab ni bergaduh. Aus katanya Arab, tapi bergaduh. Tapi lihat, Nabi SAW sebelum berhijrah, umat Islam dah mula berhijrah setahun sebelum. Sikit-sikit. Sebelum Nabi berhijrah, dah 500 orang memeluk Islam. Lembutnya orang-orang Ansar. Tidak seperti penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni kepala batu, hati keras tuan-tuan. Nabi berdakwah 13 tahun, yang memeluk Islam tidak sampai 100 orang. Dakwah secara rahsia dan dakwah secara terang-terangan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menyatukan Aus dan Khazraj, dan kemudian menyatukan orang Muhajirin yang berhijrah dan orang-orang Ansar. Cukup luar biasa. Semua datang tarik Nabi SAW. Marilah duduk dengan kami ya Rasul, duduk dengan kami ya Rasulullah, duduk dengan kami. Agak-agaknya kalau ada orang datang tuan-puan bermusafir, dia nak tidur kat tak ada rumah, agak-agak tuan-puan, benarkah nak tidur rumah tuan-tuan? Allah Ustaz, susah sikit lah Ustaz. Ni siapa ni Ustaz? Kita berkira ukhuwah mana kita tuan-tuan? Kawan kita ada masalah. Kau apa ni, kau dah tu, kau sakit tu lah, aku dah cakap jangan isap vape, kau isap vape kan. Matilah kau. Contoh. Kita tidak cuba membantu. Ni tabung kita bergerak hari ni. Ada yang senyum aja kat tabung tuan-tuan. Mana boleh senyum tuan-puan? Kalau tabung tu balas senyuman, okey. Dia balas tak senyuman? Tak balas, pastikan penuh. Allah Ustaz, duit tak bawa lah Ustaz. Ini ukhuwah. Kita nak buat majlis ni tuan-puan, nak bangunkan. Tuan Nazir bukannya mudah Tuan Nazir. Benda hari lagi. Kita bayar elektrik ni, banyak ekor ni. Elektrik berapa sebulan benda ni? 3,000. Itu daripada collection ke ada orang bayar? Ke orang datang tu bayar collection kan? Tak, bil betul. Yang bayar tu menggunakan duit collection tabung ke, atau ada orang kata jangan bayar menari, saya akan bayar collection lah. Tuan-puan, ini penting. Kita ni ada duit tuan-puan, kita jangan berkira. Bagaimana Nabi SAW membina ukhuwah, kemanisan iman itu dalam banyak peristiwa tuan-puan, kerana mereka berjuang, benar-benar berjuang. Saya bagi contoh dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni tuan-puan, daripada kota Madinah, Nabi dah berhijrah kan, dah menyatukan umat Islam semua, Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar ni dah bersatu dah kan. Sampaikan rapatnya orang Muhajirin, Ansar. Orang Ansar ni sampai kata apa dalam tafsir ni? Wahai orang-orang Muhajirin, ini isteri aku ramai, pilihlah mana-mana isteri aku yang kau nak, kan ku ceraikan, kahwinkan dengan kau.
Ayah-ayah kalau macam tu sanggup tak? Tuan Nazir sanggup? Tak, seorang kan? Tak sanggup lah. Ada yang berdua, ada dua sini. Ada, saya nak tanya yang dua tu, sanggup tak diceraikan seorang? Mesti tak sanggup tuan-tuan. Dulu kahwin boleh lebih dari 4. Sebelum turunnya ayat kahwin 4 je dulu. Ada setengah riwayat 9 orang isteri dia. Kau pilih mana-mana si, ku ceraikan, kahwinkan. Baru kenal muhajir itu hari. Baru hari ni kenal, terus nak kahwinkan dengan isteri dia. Gila tak gila? Ukhuwah yang terbina cukup hebat tuan-tuan. Orang muhajir ini datang, harta tak ada, keluarga tak ada, semua tak ada. Pilih mana-mana perniagaan aku yang kau nak ambil, aku akan berikan. Hui, tuan-puan, kalau saya dibagi, pilih kereta, saya ambil kereta Tesla. Contoh, kan? Sebab kereta Tesla tengah masuk, baru masuk tu, tak payah bayar minyak tu. Betul? Abang, tuan benar dipakai? Jual kita pakar lah. InsyaAllah tahu lah. Nanti saya boleh jumpa diskaun. Tak gurau tuan-tuan. Sampai tahap begitu Nabi SAW membina orang-orang muhajir dan ansar. Apabila ukhuwah itu terbina, mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Peperangan demi peperangan demi peperangan. Hatta peperangan Tabuk yang saya nak ceritakan ni, jarak dari Madinah ke Tabuk jaraknya 700 kilometer. Dulu mana ada highway, saya pernah sampai ke Tabuk, sampai ke Al-Ula. Ula ni dekat kawasan Madain Saleh, Madinah Nabi Saleh. Ada bentuk dalam, kalau kita tekan Google, Madain Saleh, dia keluar dekat kawasan padang pasir tapi berbentuk macam Petra tu, dekat Petra, bentuk macam bentuk istana, macam gua punya. Dalam tu semuanya kubur-kubur. Tempat tu tempat azab. Kat Ula ni Nabi SAW, Madain Saleh bukan tempat ziarah. Boleh datang ambil iktibar balik, jangan duduk lama-lama dekat situ. Tak boleh. Saya pernah sampai ke sana. Tapi orang sekarang ni Arab Saudi, dia buat apa? Dia buat hotel kat dalam tu. Memang sesat tu dah. Arab Saudi sekarang ni dah mula banyak sesat tuan-tuan. Dah pelik-pelik ya. Orang perempuan tak pakai tudung. Kat Madinah orang tak pakai tudung dah. Orang perempuan kat Mekah tak pakai tudung. Tudung pula, kalau pakai tudung pun jambul nampak. Na'udzubillah. Memang kita betul lah tu. Kita di hujung zaman ni betul dah. Sebab itu memang tanda-tandanya. Apa yang dirahmati Allah? Ketika Nabi SAW nak pergi berperang, Nabi arahkan para sahabat. Sahabat ni ramai yang tak nak pergi. Sebelum ni semua pergi, tiba-tiba peperangan ni tak pergi. Orang munafik asud. Ada 20 orang asud. Dan kalau tuan-puan nak dengar cerita detail, buka suratul Anfal. Dia ada tafsir, dia baca banyak ayat-ayat berkaitan peperangan Tabuk. Jadi ketika mereka, orang munafik ni kata apa? Waktu tu masa untuk menuai, untuk ambil hasil korma dah sampai masa. Kalaulah umat Islam pergi berperang, pergi 700 km ni, pergi lepas tu balik-balik. Kalau 700 ni mau dekat lebih 2 minggu perjalanan pergi balik, dah 1 bulan belum berperang lagi. Maknanya lebih sebulan. Jadi mereka kira tak sempat balik-balik, korban rosak. Dihasut. Umat Islam majoriti tak nak pergi perang. Mana ukhuwah yang terbina tuan-tuan? Yang selama ini berjaya. Tiba-tiba dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW pun pelik. Nabi tengah-tengah khutbah, tiba-tiba turunnya ayat Al-Quran. Banyak dalam surah Anfal antaranya. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayat. Bergeraklah kamu, berjihadlah kamu, berperanglah kamu dalam keadaan khifafan wa thiqala, dalam keadaan senang maupun susah. Kita ni tuan-tuan kena jaga ukhuwah kita, tak kira senang susah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Ini penting. Dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Kita kena harta kita dan diri kita
hanya di jalan Allah baru ukhuwah dapat dibina. Apabila dengar ayat ni arahan Allah, semua tuan-tuan jumpa Nabi. Dimulakan dengan Saidina Umar Al-Khattab. Dia bawa separuh harta dia. Separuh harta Saidina Umar bagi. Berapa? Setengah riwayat kata 3,000 dinar. Satu dinar ni, satu keping dinar emas, lebih kurang ada 4 gram lebih. 1 gram berapa yang bernari sekarang emas? Siapa baru beli emas? Ada tak baru beli emas? Ada? Ibu-ibu tahu? Berapa sekarang? 900 300 916 sekarang. Oh, 999 lagi mahal lah. 300 lah. Oh, lagi mahal lah. Masya Allah. Lama dah saya tak beli emas nampaknya. Di mana? Di Uzbekistan. Kalau di Kazakhstan mereka ada minyak banyak. Petronas yang tolong. Banyak negara kita banyak bantu negara-negara ketiga ni. Tuan-tuan bayangkan di Uzbekistan mereka tak ada minyak tapi mereka ada banyak emas. Kata emasnya murah. Tapi saya pergi tengok boleh tahan mahal juga. Uzbekistan ni diorang kad pengenalan tak ada lagi. Kad pengenalan tak ada. Dia kalau nak pergi, dia ada 12 negeri A, nak pergi ke negara B, dia macam kena, dia bagi sebulan saya betul kena balik. Macam pergi luar negara. Dia macam pasport juga tapi kad pengenalan tu tak ada. Malaysia baru aja datang sedang membuat sistem kad pengenalan kita ni nak dibawa di Uzbekistan. Kesian tuan-puan. Bayangkan saya nak balik tu di Uzbekistan 20 minit black out. KLIA dekat dia lapangan terbang antarabangsa dia nombor 1 black out. Tak ada generator. Saya kata ni ada apa ni, takut ada apa ambush ke, ada kena tangkap ke tentera. Seramlah, takutlah kita. Masih berlaku tuan-puan. Allahu Akbar. Tapi nak cerita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, emas. Jadi, di Uzbek dia guna emas banyak. Jadi 4 gram lebih ni maknanya satu dekat 1000 dalam 4,200. Kalau 3,000 dinar emas yang diwakafkan oleh Saidina Umar ni bermaksud berapa tuan-puan? Dekat 3 juta. Duit Malaysia hari ni, dulu maru 10-20 juta nilai dia. Saidina Umar bagi separuh harta dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita sanggup tuan-tuan. Kalau kita ada 2 rumah satu ni ambillah Tuan Nazir, saya bagi kepada masjid B, buatlah apa-apa. Sanggup tuan-tuan. Jangan Tuan Nazir pula tambah keluarga. Bahaya sebab ada rumah baru. Maaf Tuan Nazir, gurau. Saya suka sikit gurau. Boleh maaf tuan-tuan Oh, suka lah. Dia suka apa tu? Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar Khattab, wahai Umar, ada tak harta kau simpankan untuk ahli keluargamu? Ada. Separuh lagi. Maknanya ada 3,000 dinar lagi. Datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-puan. Kali ini Sayyidina Abu Bakar membawa semua harta yang ada pada dia. Dia menginfakkan di jalan Allah untuk berperang ni 4,000 dinar. Maknanya dekat 4 juta ringgit. Kalau duit dulu mau 30 juta maknanya RM. Habis semua diberikan. Uish, tak ada tinggal tuan-tuan. Sanggup kita tuan-tuan? Kalau ada telefon ni, telefon bagi kat masjid. Ni kamera mahal kat ni. Bagi kat masjid. Agak-agak sanggup tak sanggup tuan-tuan? Oi ustaz, tak boleh ustaz. Ke kamera masjid ni? Bukan. Bagi semua. Sanggup tuan-tuan? Tak sanggup lah ustaz. Tapi itu yang berlaku ukhuwah yang terbina, kemanisan iman yang dididik oleh Rasulullah SAW sehingga sanggup mereka infak semua hartanya. Rasulullah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada tak kau simpan hartamu untuk ahli keluargamu? Ada ya Rasul. Bukankah kau sebut tadi berikan semua harta? Betul, aku berikan semua. Tapi apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Berapa lagi? Ada ya Rasulullah. Yang ku tinggalkan untuk ahli keluarga aku, Allah wa Rasul. Yang ku tinggalkan adalah Allah dan Rasul kepada keluargaku. Tuan-tuan lihat betapa hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia infak semua harta. Kalau saya pun tak mampu. Sehingga para ulama berfatwa menyebutkan haram
Kita ni orang biasa, kita ni tak boleh infak semua harta di jalan Allah. Kita kena simpan sebahagian untuk keluarga kita, itu juga wajib. Kalau ada separuh bagi, separuh untuk keluarga, boleh. Sebab itu ibu-ibu, selagi mana kita pegang duit, selagi itulah kita keluarkan infak. Jangan duduk duit lama-lama dekat bank. Islam tidak pernah mengajar kita, tuan-tuan. Semakin lama kita hidup kat dunia ni, semakin banyak kita mengumpul harta. Itu bukan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama kita merdeka ni, tuan-tuan, semakin bangga kita dengan harta yang kita kumpul. Beribu-ribu duit di bank-bank, berkilo-kilo emas yang kita ada di rumah. Bukan itu ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah yang diajarkan baginda, infak dan keluarkan. Ibu-ibu, kalau kita ibu-ibu meninggal dunia, harta tu siapa yang dapat? Suami dapat. Suami buat apa? Kahwin lagi. Betul tuan-tuan? Tak ustaz, tak ada saya macam tu ustaz. Alhamdulillah kalau tak ada tuan-tuan. Jadi selagi mana kita memegang, kita ada kuasa pada harta itu, keluarkan sebahagian, infak ke masjid kita, tuan-tuan. Kita nak buat apa lagi Tuan Nazir? Dia nak bina apa lagi agaknya? Tak ada dah. Ni kapet dah bangun kan? Kapet ni lain macam ni. Saya jalan tu, saya sujud tu. Lain macam. Boleh khusyuk. Kalau Qiyamul Lail ni tak bangun-bangun saya agak. Dah buat dah Qiyamul Lail semenjak kapet baru. Cuba buat. Saya agak kalau besar imam yang bangun. Lain macam kapet ni. Tahniah kan? Luar biasa. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan berkira tentang harta. Ayah-ayah, duit kita ada masih lagi di ASB, keluarkan sebahagian, bagi di jalan Allah. Tengok mahat-mahat tahfiz yang ada, pusat-pusat kebajikan, ada kereta 2 contoh, 1 bagi kat masjid. Masjid ada kereta? Tak ada. Bagi 1, masjid boleh guna untuk program-program apa-apa lah kan. Bagi ke pusat anak yatim ke, bagi ke tahfiz ke, wakaf tuan-puan. Besar pahalanya yang kita tinggalkan delegasi itu, tuan-puan. Tapi ketika itu, lepas Sayyidina Abu Bakar dah bagi, Sayyidina Osman pula. Osman kaya. Dia bagi 1,000 dinar. Taklah duit banyak, tapi dia bagi 300 unta. Dia bagi 100 dulu. Nabi tanya, siapa lagi yang nak sedekah? Li mi'atan ukhra. Aku ada 100 ekor unta lagi. Macam belagak lah. Dalam Quran Allah sebut, orang munafik ni ngejek. Apa Osman ni belagak sangat. 100 unta kan. Siapa lagi? 500 ukhra. Sayyidina Osman angkat lagi. Aku ada 100 lagi. Total 300 unta yang lengkap, tuan-tuan. Maknanya nilai tu lagi banyak. Nak pergi berperang mesti nak bergerak jauh, mesti kena ada unta yang kuat, lengkap dengan kelengkapan yang lengkap ni. Tapi dalam sisi kisah tu, ada juga kisah yang menarik, tuan-tuan. Ada seorang sahabat ni datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tidak ada harta ya Rasulullah. Yang aku ada hanyalah beberapa biji tamar sahaja. Allah. Dengan harap beberapa biji tamar yang kuwakafkan, sedekahkan ini ya Rasulullah. Mudah-mudahan tentera-tentera perang umat Islam bergerak jauh, mereka makan. Mereka ada tenaga ya Rasulullah. Tuan-puan, Rasulullah terima ke tolak? Terima ke tolak, tuan-puan? Terima. Maknanya, tuan-puan, apa jua kita ni, tak kira yang miskin ataupun yang kaya, apa yang kita mampu, jangan berkira di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi harta tu kita masih berkuasa padanya, PIN Maybank tuyu tu kita masih boleh transfer, tuan-puan. Mana QR code kita punya benar dia ada? Ada kat luar. Tapi hati-hati juga, banyak scammer kan. Dia tampal QR lain Allah. QR je tuan-puan buat. Jangan berkira, Allah ustaz, duit tak bawa ni ustaz, macam mana ibu-ibu? Duit tak bawa. Kan? Tak apa ibu-ibu, kalau duit tak bawa, gelang cincin boleh masuk. Saya agak dia punya lubang tu muat dan boleh ke? Bergerak ni boleh ya? Gelang cincin kita gadai boleh ya? Ayah-ayah tak apa. Kalau tak bawa duit, saya nampak banyak motor kereta kat luar. Kunci motor kereta boleh masuk. Boleh Tuan Benari? Besok bagi geran lah kan?
Kita tukar tuan-puan. Bukanlah maksud saya kalau ada satu kereta tak payahlah tukar. Tapi kalau ada dua kereta, satu kereta apa salahnya? Ibu-ibu kalau cincin ada berpuluh-puluh ni penuh Ustaz ke sini. Apa salahnya masukkan 10 je, ada 20 lagi kat rumah. Itu maksud ukhuwah yang sebenar. Sebab Allah sebut banyak ayat apabila kita nak berjuangkan agama Allah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kalian dan jiwa diri-diri kalian, kata Allah Subhanahu taala. Bukan satu, puluhan ayat tuan-puan. Maknanya nak membangunkan agama kena dengan harta. Sebab itu kita perlu orang kaya. Saya pergi satu masjid ni. Masjid ni tuan-puan 20 tahun tak bayar bil elektrik. Satu bulan 3,000, 4,000, Ramadan 10,000. Saya tanya Tuan Benari, macam mana tak? Ustaz, tak ada siapa yang tahu Ustaz. Tapi ada hamba Allah ni datang Ustaz. Rupanya adalah Petropam yang terdekat dekat masjid tu. Petropam ni berjaya je alhamdulillah. Petropam ni Ustaz semenjak bukan 30 tahun dah rupanya. Petropam tu dah dekat 30 tahun ni Ustaz. 30 tahun saya tak keluar. Orang tak tahu. Nazir masjid pun tak tahu. Turun-temurun dari bendari ke bendari tahu. Dalam ni ada orang bayar. Siapa bayar? Tak ada siapa tahu. Ini dia yang sebenar. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Mereka yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat, salah satunya orang yang sedekah tangan kiri tak tahu. Maknanya orang lain tak tahu. Saya bawa ceritanya ke beberapa masjid. Saya pergi sejangkang. Saya cerita kisah ni. Tuan-puan, malu kita. Kalau kita ada harta, kita memang kaya. Apa salahnya sebulan RM2,000 tadi? Tak ada apa-apa tuan-puan. Besar nikmat Allah. Duit kutipan yang lain boleh dibuat untuk perkara, untuk program, untuk macam-macam perkara, untuk makan. Tapi elektrik ni besar. Kalau tak ada elektrik tuan-puan, macam mana kuliah nak berjalan? Kan? Kalau tak ada elektrik sembahyang Jumaat, saya agak Pak Imam je tinggal panas. Orang tak boleh tutup aircon penuh tuan-tuan. Saya tengok. Sampai saya minta tutup aircon tadi, minta maaf tuan. Sebab dada saya tiba-tiba sakit je. Banyak aircon ni, sejuk aircon. Ramadan mau 5,000 ada tuan. Kan? Tinggi kan Ramadan. Kalau tuan-puan berharta, jumpa bendahari. Masjid sejangkang ni tuan-puan, lepas 2 bulan saya ceramah balik. Lepas ceramah, tuan bendahari beritahu Ustaz, lepas Ustaz cakap, ada seorang hamba Allah datang. Saya datang ni hajat daripada bos saya. Dia nak tanya bil elektrik berapa sebulan. Allah tuan-puan. Sehingga hari ini dah hampir setahun bil elektrik daripada 3-4 ribu sehinggalah Ramadan boleh cecah dekat 8-10 ribu. Semuanya ditaja oleh seorang hamba Allah yang tak ada siapa pun tahu. Hebatnya ukhuwah tuan-tuan. Inilah ukhuwah kemanisan iman. Walaupun kita tak kenal hamba Allah tu, tapi kerana ukhuwah Islam, kerana jalan Allah yang kita bawa itu benar, dia sanggup infak hartanya. Yang susah dia, yang belajar susah dia, dia yang bangun pagi, yang bekerja pagi petang malam dia dapat duit. Harta hak dia, dia bayar zakat. Dia tak perlu sedekah tak apa, tapi dia tetap bersedekah tuan-puan. Sebab apa? Sebab ukhuwah Islamiyah. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, penting. Banyak kalau saya nak cerita bab sedekah ni, tapi mungkin satu contohlah yang saya berikan tadi, mengingatkan kita tentang ukhuwah Islamiyah, mengingatkan kita, mudah-mudahan tuan-puan kita jangan berkira untuk agama Allah. Mana yang kita mampu, tapi berhati-hati tuan-puan, sekarang ni banyak juga skamer-skamer. Ustaz, saya nak guna duit ni untuk buat pelaburan lah Ustaz. Nanti dapat banyak, separuh saya nak bagi masjid. Banyak skamer tuan-puan. Kan? Berhati-hati kan. Skamer emas lah, skamer apalah, macam-macam. Jadi ibu-ibu hati-hati sebab ramai di kalangan ibu-ibu lah yang kena skamer ni. Kan? Banyak kes-kes yang berlaku apabila termasuk anak-anak muda, anak murid saya. Dia pinjam PT. Saya ada sekolah saya ni dia sampai ke kolej Hafiz Kelang. Kalau tuan-puan ada anak-anak lepas SPM nak ambil hafazan Quran, tak pernah belajar bahasa Arab, kami akan ajar. Sejak 1999 kolej ni diiktiraf, berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Kita diiktiraf 6 bintang alhamdulillah. Daripada 500 kolej ada 12 kolej saja dapat 6 bintang.
Semuanya kolej antarabangsa. 4 sahaja dari 12 kolej Bumi Putra. Itu pun 3 adalah kolej Mara, Politek Mara. 1 je kolej Islam. Kolej saya lah, kolej ayah saya. Kolej Hafiz ayah bagi nama saya. Jadi kita hantar pelajar untuk hafaz Quran, sambung degree di Mesir, di beberapa negara termasuk di dalam negara. Kalau tuan-puan ada, boleh. Kita ni bulan 9 akan menerima pelajar-pelajar baru, bolehlah masuk, boleh war-warkan dan sebagainya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, penting apabila kita berbicara tentang kehebatan sebuah negara, sebuah kemerdekaan, nikmat kemerdekaan, banyak sisi-sisi sejarah yang mengimbau kenangan. Antaranya tuan-puan, dah nak pukul 11 dah. Ya Allah, saya baru habis mukadimah ni, baru nak masuk tajuk ni tuan-tuan. Boleh ke lagi ni, sikit lagi? Kita nak habis pukul berapa ni? 12? Boleh tunggu ke? Betul? Tuan-tuan tunggulah, saya nak makan. Saya tengok ada makanan kat belakang tu. Tak ada, gurau je. Saya sempat minum air je bagi tadi sebab penat tuan-puan. Program balik Kazak, program pun orang dah minta, jadi kita pergilah. Petang ni ada rakaman dengan RTM semuanya. Tapi sebab saya dah lama anak-anak balik asrama, Ahad ni balik asrama, jadi saya nak bawa diorang berjalan jugalah kan, berjalan sikit, tengok, bagi diorang seronok sikit. Jadi saya minta maaf tak boleh lama, saya sambung sikit lagi tuan-puan. Saya nak bawa satu kisah sebagai penutup ini. Kisah ni cukup hebat tuan-puan, iaitulah kisah tentang kota Sabak. Dah dengar? Sabak, kaum Sabak. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat ke-15 daripada suratus Sabak. Allah Ta'ala meletakkan ada satu surah, namanya surah Sabak. As-Sabak merujuk kepada satu kota, merujuk kepada satu kaum, namanya kaum Sabak, kota Sabak. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan tempat tinggal penduduk Sabak ini adalah antara tanda kebesaran Allah. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan ayah ataupun ayat, dia bukan main-main. Dia memang kehebatan betul. Tanda kebesaran Allah maknanya bukan biasa-biasa. Bukan macam rumah kita, bukan macam kampung kita. Dia luar biasa. Contoh Allah sebut dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu adalah antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya cipta langit bumi ni, malam siang, matahari bergerak, bulan apa, itu tanda benda besar. Lagi Allah sebut dalam surah apa nama surah tu? Lupa saya. Surah Luqman ayat 21 tak salah saya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayat. Antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Ini ada lelaki, ada perempuan, ni tanda kebesaran Allah tuan-tuan. Sebab itu kita kena menghargai yang lelaki, jadilah lelaki yang sebenar, lelaki sejati. Jangan jadi lelaki 50-50. Beritahu anak-anak kita. Ibu-ibu, kalau kita perempuan, jadilah wanita yang 100% wanita sejati, bukan wanita 50-50. Faham maksud saya? Macam siapa tu yang pergi Australia tu sebenarnya? Ui, tahu semua. Hebat betul ini. Ini KL ke Selangor? Sempadan Sempadan KL Selangor. Hebat tu, kenalnya Sajad. Tak apa, kita nak sebut Sajad Ustaz, boleh ke buka aib Sajad? Boleh. Sebab Sajad melakukan dosa secara terang-terangan, maka sebagai seorang pendakwah, saya kena memberi amaran kepada masyarakat secara terang-terangan, harus. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Allah Ta'ala tak suka orang yang membuka aib orang, tetapi melainkan orang yang dizalimi. Dalam ayat ini, Imam Ghazali sebut ada 12 tempat boleh buka aib. Contoh, apabila suami pukul isteri, isteri mengadu ke polis. Itu mengadu. Kena rompak ke, mengadu, buka aib orang. Boleh. Harus. Contohnya tuan-tuan. Itu contoh. Di mahkamah dipanggil
saksi untuk buka aib orang ni? Boleh, tapi jangan cerita kat luar. Tapi dekat mahkamah dibenarkan. Tapi apabila orang salah satu yang melakukan dosa terang-terangan, dia isytihar, beritahu kat media sosial dia macam ni, jadi kita pun kena isytihar terang-terangan. Saya pernah pergi satu sekolah tuan-tuan, dekat KL. Kat KL ni tuan-tuan, bagi motivasi sekolah. Dulu selalu pergi sebabnya dulu ada UPSR. Sekarang UPSR tak ada, sekolah pun dah tak panggil motivasi dah. Apa ke benda lah kita kata kat guru besar ni. Panggil lah juga kan. Kurang dah. Dulu ada PTT ramai dah. Sekarang ni SPM, time SPM aja. Ada pun time UPKK kah, itu adalah. Biasa ada sikit. Jadi tuan-puan, saya selalu bermotivasi, saya cakap anak-anak, adik-adik nak berjaya, ya. Pertama adik-adik kena ada cita-cita. Tulis cita-cita anda, semua tulis. Jadi doktor, engineer, jadi imam, jadi ustaz, jadi cikgu, macam-macam. Tapi ada seorang budak ni duduk depan saya. Paling depan bagi ceramah. Saya pun tengok. Kamu nak jadi apa ni, dik? Umur 12 tahun. Ustaz, ni Ustaz. Tuan-tuan tahu dia nak jadi apa? Dia tulis apa? Sajat. Dia besar nak jadi sajat, tuan-tuan. Ini bukan main-main, ini kisah benar. Ni diri saya sendiri yang alami. Saya terkejut. Kau kan budak kat dalam tu tergelak habis-habis lah. Budak-budak sekolah dengan cikgu-cikgu, guru besar semua terbahak-bahak. Engkau kenapa nak jadi sajat ni, dik? Ustaz, dia pun cakap dah macam tu. Ustaz, sajat kan lemah lembut. Ya Allah, ya Tuhanku. Sajat kan kaya raya, Ustaz. Dia banyak sedekah, kan betul? Ni sisi-sisi walaupun ada positif, tapi anak-anak ni ambil yang positif. Dia kata bila lemah lembut, dia tak ada keganasan. Bila lemah lembut, dia boleh berniaga dengan aman, dapat duit. Dan dengan sajat bayar zakat 10,000, tuan-tuan. Kita ada bayar zakat 10,000, tuan-tuan. Berkira kita ada 10,000. Hari tu pernah dia keluar 20,000 pernah. Lembaga zakat Selangor. Belum zakat wilayah lagi. Banyak. Zakat terimalah dibagi. Tapi kesannya kepada anak-anak bahaya. Sebab itu tanda kebesaran Allah jadikan kita laki dan perempuan azwaja ni untuk kita tinggal sama-sama, susah sama senang, tapi bukan kepada LGBT. Puan jangan main-main LGBT ni. Kalau LGBT 12 tak habis saya cerita ni. Memang tak habis, geram-geram. Puan jangan main-main dengan LGBT. Kena tentang habis-habisan. Anak-anak kita sekarang kartun-kartun dah mula ada LGBT. Secara halus mereka masukkan dalam cerita-cerita kartun. Yang Pig Bang Peng, Pig tu. Apa cerita Pig tu? Pig yang Khinzir punya kartun tu. Cerita tu macam tak ada apa-apa, tapi ada unsur dah masuk sekarang ni. Macam-macam cerita lah. Ada banyak cerita kartun dari barat. Semuanya ada unsur LGBT. L apa L, tuan-tuan? Tapi budak-budak sekolah dia orang tak sebut lesbian. Dia sebut apa, tuan-tuan? Ibu-ibu tahu tak? Ibu-ibu kena tahu. Adik-adik sekolah ni ada sekolah. Budak-budak kat sekolah panggil apa, lesbian? Tak tahu? Takkan tak tahu. Ada yang muda-muda. Kalau gay budak sekolah panggil apa, gay? Apa? Kunyit ramai tahu. Mengunyit katanya. Kunyit ramai tahu. Kalau lesbian orang panggil serai. Serai, saya sampai hari ni saya tak boleh faham. Korang kenapa dik serai apa? Dosa serai. Serai berdosa, kunyit berdosa, kenapa tak lengkuas ke? Dan bawang ke? Kenapa serai lesbian? Diorang pun tak tahu. Saya agak kena buat kajian. Apa dosa serai? Serai yang kita masak tom yum tu, ibu-ibu, itu dia lesbian. Budak-budak kalau sebut serai-serai antara orang itu maksudnya lesbian. Bukan serai itu lesbian. Istilah serai itu macam kunyit tu gay. Serai itu kalau budak-budak borak sebut serai itu maksudnya lesbian. Jangan main-main. Ibu tak tahu ke? Ni saya bagi ilmu baru hari ni. Saya tak boleh bagi banyak-banyak, nanti tak jemput lagi. Nanti jemput lagi saya bagi ilmu lain pula. Kena tahu tu apa, kita nak bina generasi kita ni. Kita ni apabila penceramah ustaz-ustaz ni ceramah, ni rezeki piu-piu ni, apabila piu-piu ni budak-budak dia suka lah sikit kan. Ceramah masjid ada cara dia, ceramah dekat apa? Ceramah dekat sekolah lain caranya, mana boleh. Ustaz kena, yang penceramah kena berdiri, kena tepuk-tepuk sikit. Kalau tidak dia orang tidur. Kalau ceramah macam ni tidur dia orang, tuan-puan kan.
Jadi itu jangan main-main LGBT. Panjang konsep LGBT ni, tapi saya nak cerita tanda kebesaran Allah tadi. Saya nak patah balik tanda kebesaran Allah pada kota Sabah. Salah satu tanda kebesaran Allah, langit, bintang ni, bulan, termasuk laki perempuan ni tanda, tapi ada satu tempat tinggal Allah sebut dengan tanda kebesarannya. Jannatani an yamini wa shimal. Dia ada dua kebun. Kebun ni bukanlah satu dua, tapi kebun yang begitu luas, barat ke timur, kata Imam Tabari dalam tafsir. Begitu luas kebun-kebunnya. Zaman lama mana ada bangunan-bangunan tinggi, tapi kebun diriwayatkan di Yaman, ya, tepatnya di Yaman, kota Sabah ni. Maknanya kota Sabah ni dia cukup subur tanahnya. Kebunnya, Imam Tabari kata, sehingga kan tiada binatang-binatang perosak di negara itu, di kota itu. Tak ada lalat, tak ada nyamuk Aedes, tak ada ular, tak ada serangga, tak ada. Tuan bayangkan, maknanya apa? Bersih. Allah pelihara tempat tu. Sampaikan dalam riwayat tafsir sebut, apabila seorang pergi kebun kan, kita akan bawa bekas kan, kita petik letak kan, pergi macam pergi dekat perlis, apa tu petik mangga, apa tu, harum manis kan, kita boleh petik. Macam tu pergi strawberry Cameron Island kan, kita petik kan, macam tu lah. Ini tak payah petik. Imam Tabari kata, bawa bakul letak kat kepala, pintu masuk, lepas tu bawa sampai ke pintu keluar, tengok-tengok bakul penuh dengan buah-buahan. Maknanya terlalu subur sangat, tuan-tuan. Waktu saya belajar kat Mesir dulu, tuan-tuan, pergi ke kebun anggur, ya Allah, kadang-kadang tepi jalan aja anggur ni letaknya. Makan buah anggur bukan petik macam tu, sambil baring, sampai kat dinding apa, dekat pagar tu, sampai ke bawah penuh anggur, sampai baring ngap, tak payah petik. Memang benar. Di Mesir, waktu saya belajar dululah 2001, strawberry 50 sen. Duit Malaysia baru 25 sen sekilo. Allah, pagi strawberry, petang jus strawberry, malam cucuk udang strawberry. Macam-macam strawberry je. Maaflah, sampai buang pun memang keluar strawberry. Murah sangat strawberry time tu. Itu zaman sekarang. Bayangkan, saya nak bandingkan kalau kota Sabah lagi dahsyat. Sampaikan Allah sebut dengan perkataan ayah tadi tu, kebesaran Allah. Sampai Imam Tabari kata, kalau bawa satu bakul penuh, tuan-puan. Apa rahsia mereka? Ni dia rahsia mereka, tuan-puan. Ni kita nak ikut. Allah sebut, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki dari Tuhanmu ini. Makan, ambillah, makanlah. Tapi syaratnya, jawabnya washkurulah. Apa washkurulah? Syukur. Kamu jangan lupa bersyukur atas nikmat yang kuberikan. Sebab Allah sebut di hujung ayat, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu rahsia kemerdekaan. Negeri yang aman, negeri yang baik, kota yang baik itu wa rabbun ghafur. Allah mengampunkan dosa-dosa penduduknya. Mana penduduknya orang beriman. Maknanya kena bersyukur. Tapi tengok ayat 16 lepas tu. Fa'aradu. Ini yang kita takut. Mereka dapat rezeki, akhirnya mereka melanggar perintah Allah. Mereka mula kembali tidak bersyukur. Fa'arsalna, Allah Ta'ala turunkan, sampaikan banjir yang harim disebut. Sailal harim. Iaitulah banjir yang besar. Habis kebunnya, rosak, tuan-tuan. Kerana tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT. Habis rosak. Allah takut ayat 16, tuan-tuan. Bahaya kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok surah Sabah ayat 16. Cerita dia panjang. Tapi poin yang saya nak cerita adalah nikmat kemerdekaan yang kita dapat. Ukhuwah yang kita bina ini, kita hendaklah bersyukur dengan 3 perkara. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk Imam Ibn Qayyim dan ramai ulama sebut 3 perkara. Pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lidah. Bangun aja pagi ibu-ibu, apa kita baca? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Bagus. Itu doa lepas makan.
Kejap lagi kita makan, baru baca doa tu. Habis bangun pagi doa apa Ustaz? Kantoi kita lupa dah Ustaz. Bangun je pagi tengok handset dulu, WhatsApp. Oh, program apa ni? Kita asyik WhatsApp kan. Facebook. Sekarang budak-budak dia bukan WhatsApp, Facebook dah, dia orang TT. Tuan-tuan tahu TT? Anak-anak apa TT? TikTok tu dia orang tahu. Dia orang TikTok. Dahsyat. Saya pun tak ada TikTok. Tapi hari tu pergi ziarah Ustaz Kazim waktu tengah sakit dulu. Waktu PKP tu. Memang benar kena say. Datuk Kazim pergi dengan Imam Muda Ashraf dengan Piu Rahmat. Waktu tu tak boleh pergi sempadan. Tak boleh surat sikit bagi. Pergi dapatlah ziarah tengah Ustaz Kazim tengah sakit tu. Muntah-muntah depan kami tuan-tuan. Dia kata jangan sebut berada di sekolah Mahat, di Barakah, jangan sebut. Dia tersebut muntah depan tu juga. Macam-macam benda. Rambut-rambut keluar depan saya tuan-tuan. Memang kena sihir. Memang kisah benar. Depan saya. Depan Imam Muda Ashraf. Kisah benar. Ustaz Kazim kata apa? Lah jumpa kami. Ustaz semua yang muda-muda ni. Buatlah media sosial. Buatlah TikTok. Alamak saya kata. Saya ni adalah mudir sekolah. Nak ngulang Quran lagi. Dakwah taekwondo lagi. Mana sempat. Buatlah juga walaupun tak aktif tuan-puan. Bagilah mana yang kita mampu. Mudah-mudahan masuklah dekat. Walau anak-anak ni boleh terbaca tak banyak sikit. Sebab dah banyak sangat maksiat. Setidaknya bila ada ustaz-ustaz kat TikTok ni dia seimbang sikit. Kan? Facebook dah memang bakal jenazah. Maaflah ibu. Sebab saya pun bakal jenazah. Sebab saya pun Facebook juga. Kan? Jadi sekarang ni kena jadi muda. Ni tuan-puan yang dirahmati Allah. Syukur dengan lidah kita. Bangun aja pagi alhamdulillahillazi. Ya, baru betul. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku selepas aku dimatikan. Tidur tu mati sementara. Berlaku aksiden. Apa zikirnya tuan-puan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau barang naik, apa zikirnya? Harga barang naik kan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim kalau kita buat dosa, barang tu tak berdosa. Apa-apa musibah, barang naik ni kata ulama dia termasuk dalam musibah. Sama zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan pernah ada minyak ni kejap naik, kejap turun kan? Ada seminggu. Ayah saya ada Petropam lah. Saya dulu kerja juga kat Petropam tu lama. Dekat 15 tahun juga pergi mesyuarat sana sini. Jadi time dia naik memang pressure. Kan ada sekali tu tiba-tiba minyak turun. Minggu lepas kita beli harga barang, harga minyak tu mahal. Jadi jual dengan harga yang murah. Rugi. Berapa banyak Petropam kat Malaysia tutup. Sepanjang musim tu pengusaha-pengusaha minyak stesen ni rugi dalam kira rugi banyak tuan-tuan. Saya punya ayah punya stesen pun rugi dekat 500 juta. Memang terduduk. Jadi itu musibah. Jangan kita maki minyak tu. Kita sebab apa? Innalillahi. Macam kita pergi tandas malam-malam pula tu baru tengok cerita hantu. Buka lampu mati. Mula kita keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Jadi lampu mati, orang mati inna lillah, lampu mati pun inna lillah. Itu tanda bersyukur. Anak sakit. Ya, anak aku sakit ni macam mana? Kau jangan inna lillah, inna lillah. Kang mati anak aku kang. Orang sakit pun inna lillah. Apa-apa musibah. Ayah-ayah ni yang muda-muda pergi pasar raya, nampak perempuan-perempuan seksi. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Kau biar betul kau sebut Alhamdulillah. Kau siap aku sunat kau sekejap lagi. Alhamdulillah. Ke ustaz tak nampak mulut dia? Astaghfirullah. Itu baru betul. Tengok maksiat kau jangan Alhamdulillah dek. Alhamdulillah ustaz. Rezeki jangan ditolak. Betul rezeki tu pandangan pertama tapi terus tunduk. Kena tunduk. Puan, ada orang viral saya semalam. Penuh wartawan. Pengarah Jais minta tolong Ustaz, wartawan ni banyak. Saya pergi baru balik daripada ni, pergi ke Jais. Penuh wartawan cerita pasal tahfiz yang pergi apa tu? Pergi pesta tu semua tu.
Lepas tu yang sekolah tutup lah apa semua. Saya tempat sebab saya menganggotai jawatan kuasa pembangunan pendidikan Islam dan tahfiz MAIS. Dia apa-apa dasar pendidikan Islam di Selangor ni kena putus oleh 9 anggota tu. Saya salah seorang. Dah hampir 10 tahun dah saya bersama dengan anggota tu, terlibat secara direct ataupun apa-apa dasar, apa-apa peperiksaan semua masuk dulu. Saya akan baca dulu sama-sama dengan pakar-pakar universiti, termasuk Datuk Pengarah sekali. Sentuh tuan-puan pasal bab yang anak tahfiz tu semua. Allahu Akbar. Viral kan orang kata, sepatutnya budak-budak ni kena kuat iman. Tak apa kita pergi konsert-konsert, orang ada orang sebutlah. Kan? Ada orang sebut kata, tak apa, biar kita pergi, kita tengok iman kita kuat ke tak kuat. Apa bahana macam tu tuan-puan? Sedangkan Allah sebut dalam Quran dengan menundukkan pandangan, waqfid, tundukkan pandangan. Maknanya jangan pergi. Saya sebut saya sebut kita kesal, Persatuan Tahfiz Selangor, saya pengerusi, kesal atas apa yang berlaku. Rupanya dia bukan tahfiz, dia satu pusat kebajikan anak-anak Rohingya kan. Kami pun pening juga, macam mana kan, macam ni JAIS, dia tak daftar JAIS apa, tak daftar persatuan semua. Jadi diorang ni memang ada pertubuhan lain makan awal, tapi diorang balik, yang diorang ni mungkin tak tahu cakap bahasa pun kan. Dia pun join tu pakai serban. Agak-agak diorang dah masuk, nak keluar tu pun bukan. Dia dijemput kan, ada orang yang mengaku tu kan. Tapi itulah, jadi saya buat keputusan semalam. Wartawan tanya, apa tindakan ustaz? Apa tindakan? Tindakan kita, persatuan akan mengeluarkan satu garis panduan. Sebab ini bukan kali pertama. Ramadan lepas, tapi dipanggil makan-makan, lepas tu tari menari. Kan banyak kes. Saya kata kita akan keluar. Saya cakap dengan pengarah setuju. Kita akan bawa dalam mesyuarat JAIS untuk meluluskan garis panduan nanti supaya lebih berhati-hati. Orang ramai pun tahu nak jemput macam mana kan. Ini dia orang main belasah aja kan. Kesian anak-anak tahfiz kita. Dan apa yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Alamak, dah terlajak. Sikit lah, sikit. 2 minit. Last. Aduh, saya ni sawan mic. Dapat mic ni banyak mic. 1, 2, 3, 4. Ni 5 mic ni. Lupa diri 5 mic. Last. Itu syukur pertama. Kedua, syukur bil amalil jawarih. Syukur dengan lisan pertama. Kedua, kita syukurlah kemerdekaan yang kita kecapi ni, ukhuwah yang kita bina. Syukurlah dengan amalan kita. Baca Quran, sedekah, pergi haji, buat umrah, kan? Syukurlah dengan amalan-amalan kita. Dan terakhir, asyukur bil qalb. Syukurlah dengan hati kita. Mudah-mudahan hati kita ni kuat. Orang yang balik haji, Allah. Saya musim haji tuan-puan memang nangis saja ceramah. Apa taknya duduk kat Arafah, saya cakap dengan jemaah Allah, inilah tempat yang Allah ampunkan dosa-dosa besar. Walaupun dosa kita, saya sebut kepada para jemaah Duyufur Rahman, walaupun dosa kita, kata Allah Azza wa Jalla pada malaikatnya, walaupun dosa-dosa hamba-Ku ini sebesar gunung ganang, walaupun dosa hamba-hamba-Ku ini sebanyak butiran pasir di padang pasir, walaupun dosa hamba-hamba-Ku ini seperti butiran hujan, titisan hujan yang turun, boleh kira tak? Boleh. Nescaya Ku ampunkan segala dosa mereka. Maka keluarlah hamba-hamba-Ku dari bumi Arafah ini kayaumi waladati ummuh, seperti anak-anak yang baru lahir. Allah. Tuan-puan, ada rezeki pergilah haji. Kumpul duit pergi haji. Ustaz, saya dah daftar haji, insya-Allah saya akan pergi Ustaz 2130. Saya agak surat tabung haji sampai dekat kubur tuan-tuan. Tapi boleh buat rayuan. Tuan-tuan kalau ada duit dalam 50,000, boleh terus pergi dengan mana-mana travel. Tapi travel ni pun banyak. Tapi kalau dengan saya boleh juga. Sebab travel ni dia orang ada kota-kota dia. Ada kota. Dan kos haji akan meningkat tahun depan tuan. Dijangka 40,000 yang kos yang. Kalau tuan-tuan buat rayuan, automatik kena bayar full kan. 30,000 tahun ni kan. Tahun depan mau 40,000. Sebab kos memang naik. Memang terlalu tinggi. Dari duit Malaysia tuan-puan, Allah. Dulu diorang nak duit Malaysia, sekarang tak nak Malaysia. No Malaysia, no. Tak nak duit, tak ada nilai dah dekat Mekah, Madinah. Nak beli barang memang nilai dia jauh tuan-puan. Saya waktu time tu sampai dekat-dekat 130. Duit Malaysia sama dengan 100 rial. Musim haji tu lagi tinggi. Sekarang ni dah okey sikit lah. Ambil peluang tuan-puan.
Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati. InsyaAllah kita tutup tazkirah kita dengan bacaan doa. Mudah Allah merahmati kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من أهل القرآن وجعلنا من حفظة القرآن وجعلنا من عملة القرآن وجعلنا من حملة القرآن ولا تجعلنا من لعنة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, umur kami yang banyak dan lanjut usia ini ya Allah, tidak ada apa-apa yang kami bawa di hadapan-Mu. Pada hari kemerdekaan Malaysia ini yang kami bawa adalah dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang kecil yang besar ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Dosa anak-anak kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Saidin. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, nikmat kemerdekaan yang kami kecapi ini ya Allah, ukhuwah yang terbina ini ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah negara dan negeri kami, khususnya pemuda-pemudi kami, generasi-generasi muda yang semakin hari mereka lalai dan leka ya Allah. Mereka lah yang akan mentadbir negeri dan negara ini pada masa depan ya Allah. Kami yang masih hidup ini menadah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah generasi kami, anak-anak keturunan kami ya Allah. Mungkin mereka tidak selamat dengan zaman fitnah, zaman yang penuh pancaroba yang besar ini ya Allah, fitnah akhir zaman ya Allah. Bantulah anak-anak kami, keturunan dan generasi kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jauhkanlah perpecahan, jauhkanlah permusuhan di kalangan umat Islam di negara dan khususnya negeri ini, di qaryah masjid ini ya Allah. Jadikanlah ahli qaryah ini ya Allah hadir ke masjid, sering hadir dengan solat berjemaahnya ya Allah, menghadiri majlis-majlis ilmunya ya Allah. Jauhkanlah ahli qaryah kami di taman ini, di kampung ini dari perkara-perkara lara, dari perkara maksiat, dari perkara yang tidak baik ya Allah. Peliharalah kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara dan negeri kami terus aman, tenteram, makmur, sejahtera ya Allah. Jauhkanlah malapetaka, wabak, penyakit, bencana alam, banjir besar ya Allah. Peliharalah ya Allah negara dan negeri kami ini terus aman, tenteram ya Allah. Jauhkanlah perpecahan, satukanlah hati-hati kami dengan iman dan takwa umat Islam ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf terkasar bahasa tanya bicara tuan-puan. Kalau ada yang nak bantu kami, Mamat Tahfiz sekarang ni masih dalam program pemutihan. Kita tengah nak dalam proses pendataan. Yang kata 200 tutup tu tak benar tuan-puan. Saya keluarkan statement saya juga semalam, banyak wartawan tanya.
Titah tuanku pun ada sebut bahawa memang ada beberapa PBT yang agak tegas, tapi kita sedang dalam proses membuat satu garis panduan baru. Dah siap dah. InsyaAllah akan dibawa oleh kerajaan negeri untuk meluluskan. Doakan tuan-puan, dan kita sebenarnya perlukan dana yang besar. Mak Tafiz saja perlukan 17 juta untuk buat kebenaran merancang balik bangunan ni. Kena buat tak sampai CF kebenaran merancang tu pun okey, maknanya kena buat pelan bangunan balik, bomba balik kan, macam-macam perkara tu apa. Kita baru dapat kumpul dalam tabung amanah, dia namanya tabung amanah Prihatin Tafiz Selangor. Di bawah MAIS dapat tubuh satu tabung, Tepitas yang uruskan, yang mana kami dah dapat kumpul hampir 1 juta, dan zakat bagi 3.5 juta. Kita dah guna tuan-puan untuk bantu Tafiz untuk mulakan projek. Kalau ikut perlu 17 juta. Sekolah agama belum lagi. Sekolah agama ada lagi dekat 300 sekolah lagi. Kami 400 lebih Tafiz. Kalau yang sekolah agama dekat 300 lebih. Itu perlu lagi dekat 20 juta nak selamatkan. Doakan tuan-puan kalau ada duit-duit lebihan, bolehlah ke laman web kami PITAS www.PIT Persatuan Cerita Fakir Negeri Selangor, pitas.com.my, pitas.com.my, bolehlah transfer online dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.